Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita akan cikgu akan mengajar murid-murid bagaimana menulis huruf-huruf kecil dengan betul, ya. Jadi apa yang cikgu dapati, ramai di kalangan murid-murid yang masih lagi tidak mahir menulis huruf-huruf kecil dengan betul. Okey, jadi hari ini cikgu akan mengajar supaya murid-murid dapat tahu teknik dan cara menulis huruf-huruf kecil itu dengan betul. Okey. Jadi di sini cikgu telah pun membahagi-bahagikan beberapa huruf itu supaya murid-murid senang untuk menulis setiap huruf ataupun lebih mengenali sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk huruf itu. Okey. Jadi di sini cikgu telah pun membahagikan daripada 26 huruf, ada yang disebut sebagai huruf-huruf vokal. Okey. Huruf-huruf vokal. Huruf-huruf vokal itu adalah huruf yang paling kuat lah. Okey, paling vokal dia. Yang paling gagah, yang paling banyak sekali digunakan di dalam perkataan-perkataan ataupun ejaan-ejaan kita di dalam bahasa Melayu. Contohnya vokal A, okay? E, I, O dan U. Okay? Sini ada 5 huruf vokal. Okay, jadi ini cara dia menulislah. Kalau kita tengok di sini, macam mana ditulis huruf-huruf vokal ini di dalam garisan-garisan ini. Nampak ni garisan? Tengok ni garisan dia sini, garisan kan? Okay, ini cara menulis vokal dia. Tidak boleh A ternaik ataupun terturun daripada garisan. Okay. Ini kalau menggunakan buku yang ada 4 garis. Okay. Dia punya garisan ni tidak sama besar ni. Yang ini besar sedikit, yang atas ni kecil lagi. Yang di atas ni lagi kecil. Yang di tengah-tengah ni besar sedikit. Jadi kalau kita tengok huruf A dia berada di tengah-tengah. Nampak? E, I, O, U. I ni titiknya di atas. Okey? Ini disebut sebagai huruf vokal. Okey, kemudian kita ada lagi huruf yang seterusnya, iaitu huruf huruf-huruf yang bertanduk. Kenapa cikgu kata dia huruf yang bertanduk? Kerana dia punya tanduk itu sampai ke garis atas. Jadi kalau kita tengok ini ada garis atas ni kan? Dia punya tanduk ini disebut sebagai tanduk. Ni tanduk. Tanduknya ini melebihi garisan. Nampak kan ni garisan? Ini garisan. Jadi dia terlebih ke atas. Hurufnya adalah huruf B, D, apa lagi? Huruf F, H, B, D, apa lagi? F, H, K, L dengan huruf T. Okay. Jadi ini adalah yang cikgu kategorikan sebagai huruf-huruf bertanduk. Okey. Jadi cara tulisnya juga, tulisannya ternaik ke atas. Nampak? Ternaik ke atas. Dia punya tanduk semua terlebih ke atas. Dan dia punya badan tetap berada di bawah garisan yang lurus. Tetap selarilah dengan garisan lurus ni. Ini garisan lurus kan? Kalau kita tengok, tidak ada yang lebih di garisan ini. Semua sama saja. Kan? Dia tidak ada terturun ke bawah. Tetapi di atas ada yang terlebih. Yang terlebih itu disebut sebagai tanduk. Okey, faham? Kan dia ada terlebih kan? Ini terlebih, itu disebut sebagai tanduk, huruf-huruf yang bertanduk. Nanti murid-murid boleh hafal ni huruf, ya. Kemudian kita ada lagi huruf yang berekor. Coba kita tengok sini. Ini adalah huruf-huruf yang berekor. Dia ada ekor ke bawah. Nampak? Dia melebihi daripada garisan.
Tengok ini garisan ni. Nampak ni. Bila dia terlebih, maknanya yang lebih itu disebut sebagai ekor. Ekornya terturun daripada garisan, terlebih ke bawah. Boleh murid-murid. Tapi dia tidak ada tanduk. Kalau ada tanduk, dia terlebih ke atas. Tapi ini bukan huruf yang bertanduk, jadi dia tidak ada tanduk, jadi tidak terlebih ke atas. Melainkan yang bulat inilah, yang huruf J ini, dia ada titik kan. Okay, tapi itu tidak dianggap sebagai tanduknya lah. Okay, dia berekor, ada ekor. Nampak ni ekor dia. G, J, P, Q dan Y. Okay. Dan ada lagi satu huruf tidak ada tanduk dan tidak ada ekor. Hurufnya dia bukan huruf vokal. Kalau huruf vokal macam ini, dia tiada tanduk, tiada ekor, tapi dia disebut huruf vokal. Okey. Ada lagi satu huruf dia tidak ada tanduk dan tidak ada ekor. Kalau kita tengok ini garisan kan di atas dan di bawah, tidak ada yang terlebih ke atas, tidak ada juga yang terlebih ke bawah. Maknanya kalau dia terlebih ke atas, maknanya dia bertanduk. Tetapi kalau dia terlebih ke bawah pula, dia berekor. Jadi huruf-huruf ini tidak ada tanduk dan tidak ada ekor. Okey, faham ya? Jadi huruf-hurufnya ialah huruf C, huruf M, N, R, S, V, W, X, Z. Nampak? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa? Ada 9 huruf. Baik. Ini cikgu perkenalkan saja serba sedikit tentang jenis-jenis huruf ataupun bentuk-bentuk huruf. Ada huruf yang huruf vokal macam ni. Okay, ini disebut sebagai huruf vokal. Ada yang huruf bertanduk, ada tanduknya di atas, nampak? Okay. Ada huruf yang berekor, ini ada ekornya di bawah, tengok. Dan ada huruf yang tidak ada ekor dan tidak ada tanduk. C, M, N, R, S, V, W, X, Z. Dia mesti berada dalam satu ruang. Ruang apa ini? Kertas itulah. Ruang kita punya buku. Okey. Jadi seterusnya kita akan belajar macam mana cara menulis huruf-huruf ini. Cikgu akan ajar serba sedikit supaya murid-murid boleh faham macam mana cara untuk menulis huruf-huruf kesemua huruf-huruf ini. Okey. Jadi kita bermula daripada huruf-huruf vokal. Okey, ini adalah huruf vokal. Okey. Ditunjukkan di sini ini adalah huruf vokal. Huruf vokal ini tidak ada tanduk, tidak ada ekor, tetapi dia dikategorikan sebagai huruf vokal. Okey. Ini kita punya kertas. Kita punya buku lah. Okey, kita punya buku. Ada buku yang ada 4 garis. Ada yang tidak ada garis. Ada satu garis lah. Tetapi ini adalah buku yang ada 4 garisnya. Okey, jadi macam mana cara kita menulis huruf A? Okey, A macam ni. A macam ni. Kan? A. Huruf vokal A. Jadi apabila kita tulis huruf A, kita tulis macam ni lah. Nampak? Dia mesti berada di garisan ini. Nampak? A. A. Dia tidak boleh ditulis lebih macam ni. Terlebih ke atas. Tak boleh. Nanti dia dianggap sebagai huruf bertanduk sebab terlebih ke atas. Ataupun di bawah pula kita tulis macam ni. Ini pun ini pun salah, ini pun salah. Faham? Jadi huruf vokal itu, huruf A mesti berada di tengah-tengah. Ataupun dalam kotak ni lah. Begitu juga dengan huruf I. Huruf I pun kita tulis macam tu. Nampak? Mula dari tengah, pusing, gitu. Okey? Gitu. Okey? Gitu. Nampak? Huruf I.
Tak boleh terlebih daripada garisan. Ini garisan kan? Tak boleh terlebih. Kalau terlebih, maknanya salah. Sudah kita cara tulis, kan? Cara kita menulis itu sudah tidak betul. Begitu juga dengan huruf I. Huruf I sampai sini saja. I. Okey, nampak? Huruf U, huruf O pun begitu juga. Dia sama macam tu. U pula macam tu. Nampak? Mudah, senang. Tulisan kita akan lebih cantik. Okey. Faham ya murid-murid? Begitu juga dengan huruf yang bertanduk. Okey, kita pergi kepada huruf yang bertanduk. Okey, ini huruf-huruf yang bertanduk. B, D, F, H, K, L, T. Okey, terlebih kan T-nya. Okey, T. Jadi macam mana cara kita tulis? Kita kasi dekat-dekat sedikit supaya dia termasuk. Okey, macam mana cara kita tulis huruf B? Okey. B tulis sekejap. Macam mana kita tulis huruf B? Dari atas, garis atas sekali sampai ke bawah. Begitu. Jangan ada terlebih ke bawah. Kalau terlebih ke bawah nanti dia berekor. Jadi dari garisan atas sekali buku kita ke bawah dan macam tu. Huruf B. Nampak? Ini betul. Jangan pula kita tulis huruf B macam ni. Okey, ini sudahlah terlebih daripada garis bawah sekali termasuk pula ke bawah. Terlebih pula, kan? Ini pula tidak sampai ke atas. Jadi ini salah. Okey. Boleh faham? Boleh faham murid-murid? Kemudian huruf D. Huruf D pun macam tu juga. Huruf D pun macam itu juga. Ini padam dulu ni. Okey. Macam mana huruf D? D. Sorry. Sekejap. Sini up. Daripada sini garis atas turun sampai tengah, tarik balik, naik. Huruf D. Okey. Faham? Okey, jadi ini huruf D. Huruf F, macam mana buat huruf F? Daripada atas, garisan atas, turun, tengah, dan F. Nampak? Huruf F. Huruf H pula, dari atas sampai bawah, dan naik. H. Dia mesti panjang dia punya tanduk ke atas. Barulah dia jadi huruf H. Huruf K pula, dari atas ke bawah, kemudian K. L biasa satu saja, dan huruf T gini dan gini. Okey, nampak? Boleh ya murid-murid? Baik. Kalau kita menggunakan buku biasa kita tu biasanya garis yang ini tidak ada, kan? Yang ini tidak ada. Dia cuma ini yang tidak ada. Sekejap. Ini dengan ini yang tidak ada. Nampak? Dia begini. Kalau dia berekor, maknanya dia akan terturun ke bawah. Kalau dia bertanduk, dia akan sampai ke atas. Kan? Tetapi untuk memudahkan kita belajar, dia bertambah garis yang begini. Okey? Ada tambah untuk bertanduk dan berekor. Faham murid-murid? Supaya kita lebih mudah untuk menulis. Kemudian kita pergi kepada yang berekor pula.
Okey. Ini yang berekor. Okey, untuk yang berekor, okey, kita nampak sini. Ekornya ni ada ke bawah kan? Ini ada ke bawah kan? Kalau di dalam buku kita, yang ini tidak ada, yang ini tidak ada. Dia macam ni. Nampak? Kalau kita punya buku, dia macam ni. Satu garis saja. Satu garis, satu garis, satu garis, satu garis. Gitu. Tetapi untuk memudahkan kita belajar, maka kita menggunakan buku yang ada 4 garis. Ada juga dijual di kedai itu, buku yang ada 4 garis. Dia macam ni. Supaya kita membezakan yang mana ekor dan yang mana tanduk. Jadi kalau huruf G, kita tulis dia daripada atas sini, dia tidak ada tanduk. Jadi kita mula daripada atas. Macam biasa, ini kepalanya disebut. Dan juga ini ekornya. Yang terturun ni, kena ke garisan. Nampak? Ini huruf G ataupun huruf G. Okay. Yang ini pula huruf J. Okay, dia mesti ada ekor, jadi ekornya terturun sampai ke garisan bawah. J. Okay. Huruf P pun ada juga ekor, dari atas turun ke bawah sampai garisan, naik balik dan P. Okay. Ini huruf apa? Q. Okay. Huruf Q dia macam huruf A. Kita pusing satu kali, naik, turun sampai garis bawah dan bengkokkan dia naik. Begitu. Jadi huruf Q. Ini pula huruf apa? Ini huruf Y. Jadi dia punya badan macam ni. Macam huruf Y, huruf U. Sampai sini kasih ada ekor. Begitu. Nampak? Jadi dia jadi huruf Y. Huruf apa ni? Huruf Y. Boleh ya? Nanti murid-murid praktis lagi. Buat ulang kaji lagi. Latihan banyak-banyak. Supaya murid lebih pandai. Okay? Seterusnya kita tengok huruf yang tidak ada ekor dan tidak ada tanduk. Ini tidak ada ekor, tidak ada tanduk. Okay? Tidak ada ekor, tidak ada tanduk. Jadi macam mana cara kita menulis? Senang juga, macam biasa. Ini huruf C. Kita mula daripada atas. Kita ambil di ruang sini saja. Ruang sini. Sinilah. Nampak ni ruang ini. Ruang kecil ni. Sini saja. Jangan lebih ke atas, jangan terlebih ke bawah. Itu maknanya tidak ada ekor, tidak ada tanduk. Jadi kita cuba buat huruf C. Sini C. Okey. Huruf M. Mula dari atas, turun, naik balik, pusing satu kali, pusing dua kali. Huruf M. Huruf apa? M. Huruf N, dia punya jiran, turun satu kali, jangan terlebih sampai ke bawah. Kalau terlebih sampai ke bawah, nanti ada ekor. Huruf N. Okey, macam tu. Nampak? Kemudian huruf R. Dari atas sampai bawah, naik balik, R. S, dia macam ni, S. V, macam ni. W, X, okay. Z, di bawah sinilah kita sambung. Nampak? Dia punya saiz ni, murid-murid, sama saja dia punya saiz semua kan? Sama besar. Ini C, M, N, R, S, V, W, X, Z. Dia punya saiz sama besar. Okay, tidak ada kecil, tidak ada besar. Sama saja. Sebab dia adalah huruf-huruf yang tidak ada ekor dan tidak ada tanduk. Okay, jadi saya harap murid-murid boleh faham macam mana cara menulis yang betul. Mulakan tulisan daripada sebelah atas ke bawah. Okay, jadi kalau kita menulis dari sebelah atas ke bawah, mula daripada kiri ke kanan. Jadi tulisan kita itu akan menjadi lebih kemas dan cantik. Jadi saya rasa itu saja murid-murid. Jangan lupa buat latihan hari-hari sampai murid-murid pandai menulis. Itu saja daripada cikgu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.